بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah, la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung kuliah tafsir kita dalam bincangkan satu surah yang pendek tetapi besar ertinya dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah yang namanya Suratul Nasr. InsyaAllah seperti biasa saya akan bacakan surah ini terlebih dahulu dan tuan-tuan puan-puan sidang pendengar dapat mendengar, dan mendengar ini pun disebut dalam hadis mendapat pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Maksudnya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala beramai-ramai, maka bertasbihlah kamu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima Taubat. Surah yang pendek, terdiri daripada 3 ayat, merupakan satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Walaupun menurut pendapat ulama yang rajihnya surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdekatan dengan Mekah. Kalau kita menyurut kepada sejarah, surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi, pada waktu Nabi melakukan Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' ialah satu ibadah haji yang Nabi kerjakan, itulah yang pertama dan terakhir dalam hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan ibadah mabit, bermalam di Muzdalifah, dan kemudian Nabi menuju ke Mina untuk bermalam pada hari-hari tasyriq, hari-hari 11, 12 dan 13. InsyaAllah selepas musim Ramadan ini akan menyaksikan pemergian tuan-tuan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Bila tuan-tuan berada di Muzdalifah, berada di Mina, cubalah tuan-tuan renung dan ingat kembali sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang mulia ini. Beradanya Nabi di Mina ini pada hari-hari tasyriq bermalam, yang mana kalau kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Apabila kamu keluar daripada Arafah menuju ke Masy'aril Haram, Muzdalifah, dan kemudian menuju ke Mina, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah yang banyak kepada kamu. Sedangkan sebelum daripada itu kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi tuan-tuan, balik kita pada kisah ini, turunnya ayat ini dianggap antara surah yang penghabisan. Bila turunnya ayat ini menceritakan tentang kemenangan Islam, para sahabat kebanyakannya bergembira. Melainkan beberapa orang sahabat yang memahami di sebalik apa yang tersurat, ada yang tersilat, yang gagal difahami oleh kebanyakan orang. Maka pada satu ketika, Sayyidina Umar telah mengumpulkan para sahabat selepas turunnya surah ini, dan dihimpun bersama dengan mereka Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini tuan-tuan seorang sahabat yang muda tetapi ilmunya tinggi. Kalau tuan-tuan membaca dalam hadis sahih, ketika lahirnya Abdullah bin Abbas ini, maka Nabi SAW telah mendoakannya pada kurma yang dimakan oleh Nabi, dan kemudian diberi ke dalam lidah bayi yang kecil yang bernama Abdullah bin Abbas ini. Jadi ceritanya begini. Nabi SAW dibawakan kepada Nabi Abdullah bin Abbas. Nabi telah merasa menjamah sedikit kurma, Nabi masukkan ke dalam mulutnya, yang kita panggil sebagai tahnik. Sunnah bila anak itu dilahirkan, kita memasukkan buah kurma ke dalam mulut seorang yang salih, orang yang bertakwa, maka kemudian kita keluarkan sedikit dan kita bagi rasa kepada bayi yang baru lahir itu, dengan tujuan untuk mendapat berkat daripada alimnya seorang, waraknya, ketakwaannya itu. Jadi Nabi SAW telah mendoakan pada waktu tahnik itu ke dalam lidahnya.
ke dalam mulutnya. Kita panggil belah mulut, orang Melayu panggil. Jadi Nabi SAW telah mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya, jadikan dia seorang yang faqih dalam Islam dan kurniakan kepadanya kemampuan untuk mentafsir Al-Quran. Ta'wil yang dimaksudkan di situ ialah tafsir Al-Quran. Mungkin juga ta'wil mimpi, kata setengah ulama. Maka Abdullah bin Abbas bila berkumpul dengan para sahabat, dinafikan keperluan mereka kepada Allah bin Abbas. Mereka bertanya, wahai Umar, kenapa kamu bawa masuk budak yang sebaya dengan anak-anak kami ni? Kalau kamu bawa masuk dia, kami pun nak bawa masuk anak-anak kami. Begitu gayanya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kamu akan lihat apa yang ada padanya, yang begitu hebat, yang Allah SWT kurniakan kepada dia, yang tak ada pada kebanyakan orang. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya kepada mereka semua, apa pandangan kamu terhadap surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka kebanyakan mereka mengatakan bahawa tanda kemenangan Islam. Surah ini turun menunjukkan Islam akan dianuti oleh berbagai orang, Islam menjadi kuat, Islam menjadi pegangan semua orang. Jadi ini pandangan mereka. InsyaAllah kita akan sambung sebentar lagi bagaimana jawapan Sayyidina Umar kepada apa yang mereka katakan. Apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Disebabkan mulianya bulan Ramadan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin agar di bulan Ramadan mereka hanya mencatat perbuatan buruk mereka, dan Allah menghapuskan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian Sayyidina Umar pun bertanya kepada mereka. Dan jawapan mereka seperti yang telah kita sebutkan tadi, mereka berbangga dan bergembira dan tersenyum kesemuanya bahawa ayat ini menunjukkan bahawa Islam akan menang. Tiba-tiba Sayyidina Umar pun berpaling kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, apa pandangan kamu? Abdullah bin Abbas mengatakan, aku melihat surah ini menandakan ajal An-Nabi SAW. Aku melihat surah ini menandakan sudah sampai ajal Nabi SAW. Maknanya kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan, mission completed. Ya, maknanya bila tugas Nabi SAW membawa dakwah, bila semua dah terima, tugas Nabi dah habis. Bila dah habis, logiknya Nabi akan kembali ke pangkuan Tuhannya, akan kembali kepada Allah SWT. Maka barulah sahabat-sahabat yang berada dalam majlis itu terpegun, merasa takjub dengan idea yang dikemukakan, dan sekaligus merasa sayu bahawa Nabi SAW akan meninggalkan mereka. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, satu kisah daripada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bila turunnya ayat ini, maka Nabi SAW mengatakan bahawa antara tanda tibanya hari kiamat, tanda wafatnya aku, menangnya Islam dan Islam jadi kuat, dan kemudian kiamat akan berlaku bila semua tugasan untuk menyampaikan Islam ini sudah sempurna, ialah kemasukan orang-orang Yaman ke dalam Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, Al-imanu al-yaman, al-hikmah al-yamaniyah. Nabi SAW mengatakan, kelembutan, kebaikan ialah ada pada orang-orang Yaman, dan kebiasaan juga duduk pada mereka. Tuan-tuan yang hati dan dikasihi Allah sekalian, apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan di sini ialah Islam akan mendapat sokongan orang-orang yang kuat daripada kalangan orang Yaman. Yaman ni tuan-tuan, bila kita mengkaji hadis, antara tempat yang didoakan oleh Nabi SAW, kebaikan akan muncul daripada mereka. Orang-orang Yaman ni tuan-tuan, mirip perangainya macam kita orang Melayu di Malaysia. Mereka tidak sama dengan orang-orang Arab yang lain kerana sikap mereka, tabiat mereka semula jadi yang lembut. Tidak sama seperti orang-orang Arab yang kasar yang lain. Jadi orang-orang Yaman ni dijanjikan Nabi SAW kemasukan mereka ke dalam Islam, menandakan Islam akan kuat, menandakan hari kiamat akan berlaku. Dan Nabi SAW juga mendoakan di samping orang-orang Yaman, bila kita membaca kitab Hadithil Fitan, cerita-cerita tentang akhir zaman yang akan berlaku, Nabi mengatakan juga orang-orang Syam juga Nabi SAW sangat merestui dan sayang kepada mereka. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, Barakallahu fi Syamina,
Semoga Allah memberkati negara Syam kita. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kebanyakan penduduk Madinah berasal daripada Syam. Syam ini tabiat mereka juga lembut seperti orang-orang Yaman. Baik, kita kembali kepada kisah ini. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, teringat saya kepada seorang peribadi yang mulia, seorang yang bertaraf sahabat tetapi tidak berjumpa dengan Nabi, hidup pada zaman Nabi, masuk Islam tetapi tidak berjumpa dengan Nabi. Golongan ini dipanggil mukhadram. Mukhadram artinya seorang yang masuk Islam pada zaman Nabi dan mati dalam keadaan Islam tetapi tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Namanya Uwais Al-Qarni. Dan tuan-tuan, bila sebut Al-Qarni, ingat buku yang bertajuk La Tahzan. Jangan bersedih. Don't be sad. Jangan bersedih. Sebenarnya itu karangan Dr. A'id Al-Qarni, juga mungkin ada kaitan dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni seorang yang bertaraf sahabat yang mulia, berasal dari Yaman, menjaga ibunya yang sudah tua dan tak dapat berpisah daripadanya kerana berkhidmat menjaga ibu yang tua. Maka satu hari dia minta izin daripada ibunya untuk berjumpa dengan Nabi lantaran mereka sudah Islam. Ibunya mengizinkan dia pergi sampai ke Madinah. Nabi tidak ada di rumah. Balik semula, tuan-tuan. Balik semula, diberitahu oleh Aisyah, isteri Nabi, Nabi tidak ada, di balik semula. Kemudian datang kali kedua, Nabi tidak ada juga. 3 kali dia datang. Dalam athar diceritakan, Nabi tidak ada dan tak dapat berjumpa dengan Nabi. Walaupun Nabi telah mengatakan kepada para sahabatnya, nanti bila aku meninggal dunia akan datang orang-orang Yaman. Bila datang orang-orang Yaman ni, kamu cek ada seorang yang mulia yang kalau dia berdoa Allah makbulkan. Apa tandanya wahai Nabi? Sayyidina Umar bertanya. Sayyidina Umar prihatin, tuan-tuan. Tandanya pada tangan dia ada nur, cahaya. Lalu bila Nabi wafat, Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar meninjau, mencari-cari kalau orang Yaman datang ke Madinah. Tiba-tiba pada satu hari, Sayyidina Umar melihat, dia beritahu seorang Yaman sedang bekerja di sebuah tempat, dia melihat. Dan ternyata pada tangannya ada tanda putih. Ada tanda nur, walaupun dia bekerja sebagai khadam, menjaga unta, menjaga lembu, menjaga kambing milik orang-orang di Madinah. Tetapi Sayyidina Umar mengenal pasti dialah Uwais yang dikatakan oleh Nabi SAW. Zaman tersebut tidak ada radio, tidak ada TV, apatah lagi. Kalau ada boleh juga tengok jejak kasih, tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Tetapi dalam kisah ini mereka tidak berkemampuan. Sayyidina Umar jumpa, peluk dia. Wahai Uwais, kamu kat Uwais? Ya, akulah Uwais. Doakanlah aku masuk syurga. Allah prihatin Sayyidina Umar. Walaupun Sayyidina Umar ni diberitahu, dijanjikan oleh Nabi masuk syurga. Bahkan dikatakan kalau ada Nabi, Umar lah orangnya. Tapi Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, imannya cukup hebat. Allahu Akbar. Berjumpa mengatakan, Uwais, kamu, Nabi kata kalau doa dimakbulkan Allah, doakanlah aku supaya masuk syurga. Uwais ni orang Yaman, tuan-tuan. Orang Yaman menjaga ibunya sehingga ibu dia meninggal dunia. Barulah meninggalkan Yaman, meninggalkan rumah untuk bekerja mencari keperluan. Allah SWT menyenaraikan dia sebagai orang yang mustajab doa. Berdoa Allah terima. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita. Dan yang terakhir daripada pengajaran yang boleh kita petik di sini, menurut sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dikatakan bahawa Nabi SAW bila turunnya surah ini, Nabi sering membaca dalam perjalanan pergerakan Nabi, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi sentiasa menyebut Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini riwayat daripada Aisyah dalam musnad Imam Ahmad. Dikatakan bahawa, dan tarafnya jayyid, hadis ini bertaraf jayyid, hasan, yang baik. Katanya bahawa Nabi SAW sentiasa bergerak ke sana mengatakan Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Setengah riwayat mengatakan subhanallah wa bihamdihi Allahumma ghfirli wa tub alayya. Nabi SAW sentiasa bertasbih ke sana kemari Nabi pergi. Sehingga Sayyidatina Aisyah, isterinya, bertanya kepada Nabi, wah Nabi, banyaknya Nabi bertasbih ya. Kalau kita pada hari ini, kita leka dengan benda-benda lain. Tetapi Nabi SAW ni tidak kering bibir Nabi daripada mengucapkan kalimat tasbih, tahmid dan takbir. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Nabi mengatakan sesungguhnya ya, kita dah berada di penghujung umur ni, kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dan tuan-tuan perlu memuhasabah diri. Usia kita makin hari, umur kita makin hari makin berkurang, tuan-tuan. Ada orang kata umur bertambah. Salah tu. Kerana umur kita kalau ditakdirkan macam umur Nabi 63 tahun, macam saya 30 tahun, tinggal lagi 33 tahun saja nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan, tentulah berlainan. Ya, artinya bila umur kita sampai ke satu peringkat, kita makin mendekati takdir yang telah ditetapkan di sisi Allah SWT. Itu artinya umur berkurang, bukan bertambah. Betul kan fahaman ini? Jadi Nabi SAW mengingatkan kita, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik.
Umur umatku, kata Nabi SAW, di antara 60 hingga 70. Sedikit-sedikit saja yang melampauinya. Ini tuan-tuan, bila kita sudah meningkat umur ini, umur kita makin berkurang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang pasti kita akan kembali kepadanya. Jadi banyakkan tasbih tuan-tuan, banyakkan kita bertahmid, banyakkan kita beristighfar. Sampai Nabi SAW dikatakan dalam hadis sahih, beristighfar paling kurang pun 70 kali satu hari. Sehingga ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi jawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ni patut menjadi seorang yang bersyukur? Makin rapat dengan Allah SWT, makinlah tinggi kesyukuran dan rasa kedamaian mengingati Allah SWT itu. Jadi disebut dalam setengah kata-kata sufi, dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Apa yang baik pada orang yang abrar, tapi di sisi orang muqarrabin belum baik lagi rupa-rupanya. Artinya orang muqarrabin ni dekat dengan Allah, Allah manisnya, seronoknya mengingati Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran daripada surah ini. Ia tak lain tak bukan walaupun turun kepada Nabi SAW, ia juga turun untuk kita sebenarnya, mengingatkan kita supaya sentiasa ingat pada Allah SWT. Dan seorang sahabat yang mulia bernama Jabir pernah berdiskusi tentang surah ini. Di hujung tafsir Ibn Kathir disebut, Jabir ni bincang dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba Jabir menangis tuan-tuan. Jabir menangis. Ditanya oleh sahabat-sahabat, Jabir, kenapa kamu menangis? Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dakhalan nasu fil islami afwajan wa sayakhrujuna minhu afwajan. Maksudnya Jabir mengatakan, hari ini kamu lihat orang masuk Islam berbondong-bondong, beramai-ramai. Nanti di hujung zaman kamu akan lihat orang keluar daripada Islam beramai-ramai. Tidak ada sebarang perasaan ketakutan kepada mereka. Mereka tak merasakan kehebatan kemanisan iman. Iman yang dikatakan diwarisi secara baka itu tidak dibeli dengan harga yang mahal. Walaupun dia sebenarnya tak mampu dinilai, tetapi orang-orang semikian tidak mampu merasai kemanisan iman, menyebabkan mereka menukarnya dengan kepentingan dunia sementara. Mudah-mudahan Allah melihara kita, menyelamatkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.